أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menyambung pelajaran kita tentang keadaan kita di alam kita yang terakhir daripada kitab Al-Alamul Akhir. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi pelajaran kita. Tajuknya ialah dosa-dosa yang kalau kita lakukan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lihat kepada wajah kita pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala tak setengok kepada orang-orang yang insya-Allah kita akan bincangkan dalam kuliah subuh kita pada pagi ini. Ada beberapa kumpulan manusia Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu bercakap dengan mereka. Telah pun kita baca dalam kuliah kita pagi kemarin. Hari ini pula kita sambung dosa yang dibuat oleh kita manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tak lihat kepada muka mereka. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghina mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mengeji mereka. Dosa-dosa ini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham, apabila Allah Subhanahu Wa Taala berpaling daripada seseorang hamba dan tidak melihat kepada seseorang hamba, faqad khabal 'abdu wa khasira, maka hamba itu akan rugi. Orang ni kesudahannya dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan-kesalahan ini kita sangka dianya kesalahan yang kecil, tetapi efek dia punya kesan dia terlalu besar. Walaupun kita buat peduli tidak peduli, tapi benda ni teramat besar apabila kita pergi ke alam akhirat kelak. Yang pertama ialah orang lagu mana Tuhan malah tengok pada wajah dia pada hari kiamat. Golongan yang pertama ialah golongan yang melabuhkan pakaiannya di bawah buku lali, tapi kerana dia ni nak bermegah-megah. Mari telah kita sebutkan ya. Golongan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu, Allah Taala tak sekecek dengan dia. Hal ni pula Allah Taala tak tengok muka dia ni. Yang pertama orang lagu mana? Orang yang melabuhkan pakaiannya di bawah buku lalinya sebab dia nak ego dengan orang lain. Maksiatan lillah. Ya, satu deraka dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariatnya nak kita ni pakai pakaian kita ni atas daripada buku lali. Itu syariatnya begitu. Apabila kita pakai di bawah buku lali dengan niat kita ni khuyala awal kibir, kita rasa kita nak berbangga, nak besarkan diri, sara dzambu a'zam, maka dosa kita jadi lebih besar. Kesan dianya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pandai kepada wajah dia pada hari kiamat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menghina orang yang sedemikian. Tuan-tuan kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala
tidak suka kepada mana-mana orang yang ego ataupun orang yang agak ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra thawbahu bataran. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya bataran. Al-batar maknanya al-kibru wal khuyala, yakni orang yang ego, orang yang meta diri dia ni, dan orang yang tertipu dengan kemegahan diri dia sendiri. Jadi mana-mana orang yang melabuhkan pakaiannya itu di bawah buku lalinya dengan niat nak ego dan sebagainya, maka ini tidak dibenarkan oleh agama, dan dia kalau dia pergi hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang pada wajah mereka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-isbalu fil izari wal qamis wal imamah wa man jarra minha syai'an takhayyulan lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Melabuhkan itu terjadinya ia pada pakaian kain kita, pada jubah kita, pada serban kita. Mana-mana orang yang melabuhkan pakaiannya dengan niat dia nak ego, nak besarkan diri dia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada wajahnya pada hari kiamat kelak. Ini satu golongan. Golongan yang kedua ialah al-aqu liwalidayhi. Golongan yang kedua Allah Ta'ala tidak akan pandang padanya pada hari kiamat ialah al-aqu liwalidayhi, orang yang sentiasa derhaka kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita ini orang tua kita. Kemudian kita ada mak ayah kita ni, kita kena hormat pada mereka. Walaupun sebahagian daripada sahabat kita ni berbeza agama dengan ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala suruh, kalau mak ayah paksa orang ni balik pada agama asal pun tak boleh taat, tetapi untuk hidup di alam dunia ini, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, hendaklah kamu bergaul dengan mereka di alam dunia ini dengan pergaulan yang baik. Jadi kita diharamkan oleh agama derhaka kepada kedua orang tua. Derhaka pada kedua orang tua ini zambun azim, satu dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak orang tua ni, hak orang tua ni mengiringi hak Allah. Kalau kita buka Al-Quran, banyak ayat ni kita ketemui. Contohnya, qala Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan kamu telah memutuskan, menentukan, alla ta'budu illa iyyah, bahawa jangan kamu sembah kecuali Ia, yakni Allah. Kamu nak sembah, sembah Allah sahaja. Wa bil walidaini ihsanan. Kemudian lepas sebut sembah Allah, Allah Ta'ala sebut selalu, dan dengan kedua orang tua kamu hendaklah kamu buat baik, yakni ihsanan. Kamu kena buat baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, syukurlah kamu kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala fi surati Luqman, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bahawa bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua kamu, kerana kepada Allah lah kamu akan kembali. Tengok dua ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan sebut nama Allah, sebut selalu ibu bapa. Itulah besar kecilnya martabat mak ayah kita. Sebut nama Allah, sebut ibu bapa. Sebut nama Allah, sebut ibu bapa. Di mana Allah Ta'ala sebut hak dia, kebiasaannya Allah Ta'ala akan sebut juga hak ibu bapa. Oleh yang demikian, kita kena buat baik dan jaga kedua orang tua kita.
Wa birrul walidaini tariqul li sa'adatid darain. Kata ulama, kita buat baik pada kedua orang tua kita ini adalah satu jalan untuk kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita boleh buat baik pada kedua orang tua kita, ni tariqul li sa'adatid darain, satu jalan untuk kita mencapai kebahagiaan di dua alam, alam dunia dan juga alam akhirat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa dia berasa nak supaya Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, maka hendaklah dia buat baik pada sambungkan tali silaturrahim. Sambung tali silaturrahim ini kepada orang yang paling afdal sekali, ialah mak kita dan juga ayah kita. Oleh yang demikian, mana-mana orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang kepada wajahnya pada hari akhirat. Derhaka kepada mak ayah ni dengan perkataan yang kecil sahaja. Wala taqul lahuma uffin. Qauluhu ta'ala fi suratil Isra. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu kata satu perkataan yang kita ucap menunjukkan kepada kalimah yang mak ayah kita tak suka dengar. Maka Allah Ta'ala kata, sudah derhaka kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala larang kita dengan mak ayah kita ni, kita kena buat baik, kena patuh pada mak, kena patuh pada ayah, kena kecek molek dengan mak, kecek molek dengan ayah. Jangan sekali-kali kita ni melukakan hati kedua orang tua kita. Sebab itulah, sewaktu orang tua kita ni masih ada, berbuat baiklah kita kepada mereka. Pegalah mak ayah kita ni, jagalah mak ayah kita ni. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kita bersabda, Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang sempat hidup bersama dengan orang tuanya di saat orang tuanya sudah tua, tiba-tiba dosanya tidak diampunkan oleh Allah, maka dialah orang yang paling rugi dalam dunia ini. Dialah orang yang paling rugi. Khidmat untuk orang tua ni satu khidmat yang cukup bagus dan cukup cemerlang. Jadi kita kena berkhidmat untuk mak ayah kita. Berlaku satu cerita di Arab Saudi, di mana makcik ni mempunyai dua orang anak. Apabila dia tua, anak sulung kata, mak mari duduk dengan kita lah, sebab anak kita besar-besar belaka, boleh jaga retak mak sekali. Dia pun jagalah, jaga. Apakala anak kawan ni tubik belaka pergi kerja, tinggallah dia duduk dengan isteri dia, dengan mak dia. Maka giliran adik dia pula ni, anak-anaknya meningkat dewasa. Dia kata, mak duduk dengan mak lah pula. Sebab apa? Sebab kita boleh jaga mak molek dah, kerana anak kita sudah besar. Tapi abang kandung dia, abang dia tak bagi untuk jaga mak dia ni. Bila abang tak bagi untuk jaga mak dia ni, adik tak puas hati, maka adik bawa kes ni ke mahkamah. Pergi ke mahkamah, dakwaannya untuk berebut menjaga ibu. Bila pergi ke mahkamah, kemudian hakim tanyalah makcik, lagu mana anak makcik ni berebut nak jaga makcik. Makcik ni kata, kedua-dua anak hamba ni, Arif tuan hakim, seperti dua biji mata. Satunya mata kanan, satunya mata kiri. Sebab itulah mak ni pandai sama dengan anak-anak, ya. Anak-anak ni rela dakwa ke mahkamah, dakwa abang dia, sebab tak sewi mak ni dia pula jaga, berebut nak jaga mak. Ini saya yakin tidak berlaku belah mana dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu kita ni, bila mak sudah dewasa, dia pakak pos. Bulan ni duduk di Melaka, bulan depan duduk Kuala Lumpur, bulan depan selagi duduk di Kelantan. Kalau anak-anak duduk di Pak Negeri, maka Pak Negeri lah yang akan menjaga
mak dia tu tadi. Inilah tuan-tuan semua yang kita bimbang kepada kita bila kita tua-tua nanti. Baik, jadi kita kena ingat molek, jangan buat perbuatan yang melukakan hati kedua orang tua kita, kerana akibat terlalu buruk. Bila pergi di hari akhirat, Allah Ta'ala tidak akan pandang dia. Dalam akhirat Tuhan tidak pandai. Dunia ni pula pun orang tidak pandai. Dunia ni orang hina orang-orang yang sedemikian. Ada satu orang yang hamba kenal, mak dia mati dia tak balik, ayah dia mati pun tak balik. Lah ni hidup, masa hidup lagi lah ni dia umur 60 lah ni. Anak-anak dia pakat lari daripada dia. Allah sekali bini lari daripada dia. Pasal apa? Sebab dia ni sendiri hidup. Hukuman daripada Allah beri kepada dia. Dunia dia sudah hina, akhirat tentu dia akan hina kerana dia deraka kepada mak dan juga ayah dia. Tu golongan yang kedua. Iaitu Tuhan tak kelih wajah. Pertama, orang yang pakai labuh tapi niat dia ego. Yang kedua, deraka kepada kedua orang tua. Golongan yang ketiga ialah al-mar'atul mutasyabbihatu birrijal. Hak ni ramai ni kawan-kawan sekalian. Yang nombor tiga ni perhati baik-baik. Boleh jadi terkena kepada anak kita, terkena pada isteri kita, terkena pada keluarga kita, sepupu sepapak kita. Hak ni banyak orang terkena. Pasal apa? Sebab orang perempuan yang berpakaian, yang hidupnya serupa dengan laki-laki, kita kena faham bahawa menyamai golongan yang berlainan jenis itu adalah haram. Laki-laki serupa dengan orang perempuan serupa dengan laki-laki. Sama ada pada pakaiannya, fi libasihi, pakar. Lalu ni ramai orang tino pakar serupa orang jatuh. Ada juga orang jatuh, ia pakar serupa dengan orang tino. Bahkan ada orang tu pergi Mekah, pakar tudung masuk duduk kawasan orang tino, pakar kain kana. Ni serupa dengan orang lain, tak boleh. Ataupun dia serupa dengan pada percakapannya atau segala urusannya. Semua ni orang kata amrun mazmumun. Semua ni adalah benda yang dikeji oleh perintah agama. Cuba perhati baik-baik. Di zaman kita ini, di zaman kemudahan internet, dunia di hujung jari, di zaman channel-channel televisyen yang boleh kita lihat di seluruh alam, channel yang tidak sihat, channel yang sihat dan sebagainya, kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri, orang laki-laki berpakaian perempuan, orang perempuan berpakaian laki-laki. Yang lebih parah lagi, sehingga kepada tahap mengubah kejadian Allah. Ubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Yang laki-laki bertukar menjadi perempuan. Dia buatlah pembedahan jantina dan sebagainya. Dia makan obat-obat tertentu untuk mengaktifkan hormon-hormonnya. Maka jadilah yang laki-laki itu seperti perempuan dan perempuan itu seperti laki-laki. Dalam satu kejadian saya alami sendiri, satu kali saya pergi ke Bangkok. Saya naik ke sebuah kedai pasar raya. Saya tengok ada satu orang pakai seluar pendek, pasal dia lah Siam, pakai seluar pendek. Orang Siam pakai seluar pendek ni, dia ada lekung, ada bekak lekuk tekak, tapi ada buah dada. Amba tanya dia dalam bahasa orang putih lah kau. Tanya dia, awak ni jatuh ke tina? Dia kata, amba ni dulu jatuh, kemudian amba jadi tina. Kata, apa awak buat? Pertama, dia buat kemaluan lelaki dia buat kemaluan perempuan. Kata, ni ada buah dada ni. Buah dada dia kata, kita suntik hormon dia, naiklah dia punya buah dada. Kata, berapa semua awak habis buat ubah jantina? Dia kata, habis lebih kurang RM25,000. Untuk buah dada saja dia habis RM8,000. Artinya waktu dia habis lebih kurang dalam RM17,000. Habis untuk ubah jantina. Tapi hidup dia mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ubah jantina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh. Amba pun dengan sahabat-sahabat amba Allah tangis salah dengan dia.
Saya berkata salah guana, dia tina. Amba kata tina guana, lekuk besar dek tekuk, hati dia jatuh. Walaupun dia telah ubah kejadiannya menjadi perempuan, tapi agama mengambil kira hukum dia dilahirkan. Hukum asal dia seorang perempuan, maka dia dikira dia seorang perempuan. Baik. Saya nak kait dengan yang ni, lelaki serupa dengan perempuan pada penampilan diri. Ni ramai berlaku dan kita tidak perasan. Golongan ini golongan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok pada hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nari lam arahuma." Nabi kata ada dua kumpulan manusia yang aku tidak sanggup untuk melihat azab mereka. Sebab azab mereka ni azab yang terlalu pedih. Pertama, pemimpin yang ada kuasa tetapi dia melakukan kezaliman kepada rakyat dia. Orang ada kuasa tapi dia buat zalim kepada rakyat dia. Ini kena ingat kepada pemimpin-pemimpin. Pemimpin ni ramai, pemimpin negara, pemimpin negeri. Kita bimbang pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga termasuk juga kita. Ni kita bimbang. Yang kedua ialah yang tajuk kita ni, kepimpinan tu tajuk yang lain. Yang kedua ialah golongan, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, "Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha wa fi ba'd riwayah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin." Kawan-kawan sekalian, Al-Imam Al-Harawi rahimahullah dalam mentafsirkan hadis ini, dia kata nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ini masalah. Perempuan yang berpakaian, dia pakai pakaian tapi dihukumkan oleh ulama sebagai telanjang. Orang yang macam mana? Nisaun kasiyatun, berpakaian, ariyat, bertelanjang. Al-Imam Al-Harawi rahimahullah dalam kitabnya Gharibul Hadis, dia kata macam ni. Yang pertama, pakaiannya pakaian yang nipis, nampak kulit. Dulu tengok ada setengah orang perempuan ni, dia pakai baju tu nipis, nampak kulit. Hak ni nipis nampak kulit zaman kita ni, orang Melayu tidak banyak belah mana. Ada tapi tak banyak. Ini satu golongan yang berpakaian tapi telanjang. Yang dia ni akhir kesudahannya Nabi sebut golongan ini la yadkhulnal jannah, dia tak boleh masuk syurga. Kecuali kena azab neraka dulu. Wala yajidna rihaha, dan dia tidak boleh hidu bau syurga. Sedangkan bau syurga boleh dihidu dari jarak sejauh 500 tahun. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin. Dan bau syurga itu boleh dihidu dari jarak sejauh 500 tahun perjalanan. Yang pertama ialah perempuan yang berpakaian nampak kulit ini. Itu tafsiran ulama. Tafsiran yang kedua ni kita bimbang. Yang kedua ni, golongan wanita berpakaian tapi telanjang ini, ia berpakaian ketat menampakkan susuk tubuhnya. Ini terlalu banyak dan menjadi satu fenomena dalam masyarakat Melayu. Seperti mana orang lah ni, fenomena coronavirus melanda dunia, maka fenomena pakaian ketat ini melanda dunia. Kita tengok pakaian yang ketat. Lah ni kata tuan-tuan, jin-jin ni semua telanjang belakang dah. Semua jin ni telanjang. Pasal apa? Sebab orang Tino pun pakai seluar jin belakang dah lah ni. Itu selera saya lah tu. Artinya, bila pakai, apakah salah si perempuan pakai seluar? Tidak. Orang Islam tidak salah pakai seluar. Dan kadang-kadang orang perempuan ini, kalau dia bawa motosikal, dia kena wajib pakai seluar. Baru tak nampak aurat. Cuma salahnya ialah pada ketatnya. Salah dia pada ketat dia. Apakah salah si perempuan pakai seluar? Jawapan dia tidak salah. Cuma yang salahnya ialah
apabila dia pakai seluar yang ketat, maka tu hukumnya haram. Lah ni orang perempuan pakai seluar, Masya Allah, ketat belaka, tanpa segan silu, dia tunjuk diri dia depan orang, yakni penampilan di khalayak ramai. Dalam pakaian ketat, dia tampil di khalayak ramai pula. Ni masalah. Pakaian ketat atas rumah tak apa. Atas rumah nak ketat setara mana pun pakai gi. Gua atas rumah tak ada masalah. Waktu saya duduk jawab mufti dulu, ada satu orang muda, dia mari jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, nak tanya satu soalan." Saya pergi ke pantai, dia kata. Saya pergi ke pantai, saya tengok Mak Saleh ni pakai spanduk duduk jemur, tak ada masalah apa. Apa kita orang Islam tak boleh supaya Mak Saleh kata nak jemur lagu tu kata. Apa tak boleh, Ustaz? Abang kata dia Islam ni lebih pada tu lagi. Kalau awak nak telanjang pun boleh. Awak duduk dengan siapa dia di rumah awak. Dia kata, awak duduk dengan isteri awak. Gini, awak pergi Malaysia di masjid, awak balik di rumah dengan isteri awak tu, tutup pintu rapat, awak telanjang. Pecak baju, pecak seluar, pecak baju dalam, retina awak hidup dalam rumah tu telanjang. Gorikan boleh telanjang, tengok TV boleh telanjang, duduk atas kursi biar telanjang. Ikut mulah nak telanjang, tapi depan orang yang boleh telanjang. Kalau mu buatlah. Nak ayat dia bahawa Islam ni bukan dia tak bui, tapi dia kawal. Dia kawal. Kawal lagu mana? Nak pakai yang ketat boleh atas rumah. Nak pakai seluar pendek, orang puan nak seluar pendek boleh. Mana? Atas rumah. Di Saudi Arabia jual seluar pendek orang teno. Jual kedah. Tetapi tuan-tuan semua, tu ambil luar rumah, tak jumpa orang puan pakai seluar pendek. Pasal apa? Sebab di luar dia wajib pakai ibayah. Ibayah ni macam jubah lah. Jubah hamba ni, dah jatuh dia panggil mislah. Jadi kita pakai pakaian ni, jangan nampak susuk tubuh. Lah ni orang tina kita boleh tahu. Lengan dia, lilit dia berapa inci, pinggir dia berapa, dada dia berapa, paha dia berapa, punggung dia berapa. Lah ni orang kata, semua orang perempuan lah ni boleh katakan gitulah, pakaiannya tanpa segan silu. Kadang-kadang makcik tua pun pakaian ketat, pakai seluar legging, balik senam robik tu, singgah kedai beli makanan. Amba tegur makcik-makcik di masjid hak pakai seluar ketat ni. Amba kata, makcik-makcik sekalian, makcik kenal kau lembu? Dia kata, "Amba, bapa ustaz lembu?" Makcik tengok lembu hak beranak ramah tu, bila dia tua kan, punggung dia tu pepeh gitu makcik. Punggung dia pepeh gitu. Comel ke tak? Dia kata, "Uduh lah ustaz, muka punggung tak ada isi." Dia kata, "Makcik lagu tu kak, pakai seluar ketat lagu tu." Orang jatuh tengok, kata uduh tengok. Saja mengguna bahasa keji sikit supaya dia sendiri ni tak sepakai benda lagu tu. Kita kena kawal. Tuan-tuan orang jatuh, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah kata, "Ya ayyuhallazina amanu", wahai orang beriman pada Allah, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, ahli keluarga kamu. Allah tuju perintah ni kepada orang lelaki. Kita kena ingat, Allah tuju pada kita orang lelaki. Orang lelaki, semua kita orang lelaki, ketua keluarga ni, termasuklah ibu, isteri kita. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga ahli keluargamu, naran, daripada api neraka. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita menjaga isteri kita, anak-anak kita daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena jaga. Pakaian jangan ketat tubik rumah. Atas rumah boleh, tu pun tengok keadaan juga. Atas rumah kalau ada ipar, kalau ada birah, kalau ada sepupu, orang-orang diharamkan melihat akan aurat, ini tidak boleh. Orang tina lah ni biasa, dia rasa bangga boleh pakai lagu tu. Kena ingat molek, ini golongan diharamkan oleh Allah masuk syurga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik, perempuan yang mailatun mumilat, perempuan yang nisaun kasiyatun ariyatun mailatun, bila dia jalan dia sengaja melenggang-lenggangkan punggungnya.
Ni perempuan ni dia masuk dalam hadis ni juga. Bila dia pakai seluar ketat, selipar tumit tinggi, dia jalan sengaja dia menggerak-gerakkan punggung dia. Sengaja lengah. Ini pun golongan ni tak boleh hidup bau syurga Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, mumilat. Dia guna suara dia ni untuk dia kere orang jatuh kepada dia, untuk dia pujuk rayu si laki-laki ni supaya nak kepada dia. Ini panggil perkataan mumilat. Yang kelimanya ialah perempuan yang ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Dia punya kepala dia, rambut di kepala dia ini sepertilah dengan nguh lembu, ataupun kita panggil kalau kita tengok unta, dia ada tepat tinggi atas belakang unta. Tu orang panggil asnimah, sinam. Kalau lembu depan dia ada orang panggil nguh. Dia buat fashion rambut dia ni tinggi begitu, seperti orang panggil ikan flower horn. Ada tinggi sikit depan. Maka perempuan yang 5 jenis ini, ia membuat penampilan diri di khalayak yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melihatnya. Dia tubik lagu ni, dia kena ingat pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tidak akan pandang kepada wajah mereka. Baik, pindah pada golongan yang keempat. Yang pertama, orang yang pakai pakaian labuh dengan niat bangga. Yang kedua, deraka kepada mak ayah. Yang ketiga ialah perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang keempat, ad-dayus. Dayus. Apa dia dayus? Satu istilah yang popular dalam masyarakat Melayu. Apa dia dayus? Dayus ini ialah golongan yang huwa ar-rajulul ladzi yuqirrul khubtha fi ahli. Dia memperakui kemungkaran yang dibuat oleh isteri dia. Bini dia buat benda-benda dosa, dia akurkan. Dia akur saja. Isteri dia buat, anak dia buat, anak puan dia buat. Hak ni orang panggil laki-laki yang dayus. Bini dia, kalau bahasa Kelantan orang panggil tu laki tunggu kayu. Bini buat gapo benda haram pun dia senyap gitu saja. Dia buat tak erti saja. Ini orang panggil puak-puak yang dayus. Orang laki-laki yang macam ini, kalau pergi ke hari akhirat kelak, Allah Ta'ala tidak akan pandang pada wajah mereka. Dia tidak ada tanggungjawab nak jaga isteri dia daripada buat benda-benda mungkar. Dia tidak ada tanggungjawab untuk suruh ahli dia tutup aurat. Bahkan setengah-setengah tu dia pula minta bini dia pakai seluar ketat lah, buat fashion rambut gini lah, buat hubungan-hubungan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lagu ni kawan-kawan faqidul muru'ah. Orang yang tidak ada maruah. Adimur rajulah. Tak ada dah jatah dia. Kepahlawanan dia sudah tidak ada. Orang panggil orang pondek. Fahadha dayusun. Ini adalah golongan yang dayus. Semua golongan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nabi sebut oleh hadis. Golongan yang deraka kepada mak ayah, golongan yang serupa lelaki puan, golongan dayus ini, hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dia kata begini, salasatul la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala tidak akan pandang pada wajah mereka pada hari kiamat. Tuhan tak boleh muka pada hari kiamat. Orang lagu mana? Pertama, hadis sahih, al-aqu liwalidayhi, orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Yang kedua, golongan perempuan yang menjadi seperti laki-laki. Orang jatah orang puan tiru orang lelaki. Tasyabbuh birrijal. Ini 2. Yang ketiga, ad-dayus, golongan dayus yang telah hamba sebutkan tadi. Wa salasatul la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan manusia tidak boleh masuk syurga. Al-aqu liwalidayhi, orang derhaka kepada mak ayah. Ulangi lagi, derhaka kepada mak ayah. Nabi kata hak ni tak boleh masuk syurga. Wal mudminul khamr, penagih
tegar, penagih arak, penagih dadah yang tegar, maka golongan ini tak boleh masuk syurga. Wal mannan, kecuali lepas diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mannan, orang yang mengukit-ngukit bima a'ta, terhadap apa yang sudah dia berikan pada orang lain. Jadi kawan-kawan sekalian, nak sebutkan di sini bahawa ada 3 golongan yang kritikal ini. Kritikal golongan ini di mana mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan akhir sekali pada pagi ini ialah golongan yang Allah taala tak pandang pada wajah mereka pada hari akhirat, ialah golongan laki-laki yang mendatangi isterinya fi duburiha, pada punggungnya. Dia mendatangi isteri ini dari sebelah belakang, tapi di jalan depan boleh. Tapi mendatangi isteri di jalan belakang itu tidak dibenarkan oleh agama, hukumnya adalah haram. Setubuh kok belakang ni hukumnya adalah haram. Nabi kita bersabda, Nabi kata, mal'unun man atamra'atahu fi duburiha. Mal'unun maknanya mendapat laknat, man atamra'atahu fi duburiha, orang yang mendatangi mendatangi akan isterinya fi duburiha, di bahagian belakangnya. Golongan ini Allah Ta'ala tidak akan lihat pada wajah mereka pada hari kiamat. Innal ladzi ya'ti imra'atahu fi duburiha la yanzurullahu ilaih. Hadis riwayat An-Nasa'i. Mana-mana orang yang mendatangi perempuan di bahagian belakangnya, maka Allah tidak akan melihat kepada mereka. Ada tak golongan ini? Sepanjang pengalaman saya, orang merujuk masalah keluarga, saya bertemu lebih daripada satu kes. Orang telefon, isteri telefon, ustaz, suami minta jalan belakang. Boleh ke tak boleh? Saya kata, jangan bagi, sebab tu haram dari segi hukum agama. Tak bagi dia sepak ustaz. Dan tak kurang juga ada perempuan yang sudah hubungi, mengatakan sudah berkali-kali dilewat oleh suami dia. Ini golongan Tuhan tak lihat pada wajah mereka pada hari kiamat kelak. Dia setubuh dengan isteri di jalan belakang. Na'udzubillah. Kenapa benda ni boleh terjadi? Sebab mereka tak rasa berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka itu. Dia kena ingat tuan-tuan, kita nikah ni nak ke anak. Bila kita nikah, kita nak ke anak, cara dia ialah jalan depan. Jalan depan ni dia boleh anak. Qauluhu ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Allah Ta'ala kata, nisa'ukum harsul lakum, perempuan kamu itu adalah ladang untuk kamu bercucuk tanam. Mu boleh nanam. Umpamanya kita setubuh dengan isteri kita ni, kita menanam. Hasil kita menanam, kalau tak satu bersatu tanah kosong, kita duduk menanam, tanah lobok tubik lobok, tanah jagung tubik jagung, tanah terung tubik terung. Kalau kita setubuh, kita tanam, Allah Ta'ala wi kitanya anak, orang panggil hasil kita menanam. Jalan belakang bukan untuk menanam, untuk berak. Jadi kalau orang setubuh jalan depan, insya-Allah dia boleh anak. Kalau orang liwat bini jalan belakang, insya-Allah dia boleh tahi. Adakah tuan-tuan nikah untuk mendapatkan najis? Allah Ta'ala buat dah, depan untuk ni, belakang untuk ni. Sebab itulah tuan-tuan dikasih semua, kita kena ingat molek. 4 golongan ini yang kita kongsi ilmu pada pagi ni, yang Allah Ta'ala tidak akan pandang pada wajah mereka pada hari akhirat. Yang pertama, orang melabuhkan pakaiannya, niat dia ego. Yang kedua, deraka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga ialah perempuan yang serupa dengan laki-laki pada penampilan diri, percakapan dan sebagainya. Yang keempat, golongan yang dayus, laki-laki yang mengikrarkan akan kejahatan suami dia, kejahatan keluarga dia. Yang kelima ialah orang yang mendatangi isterinya pada bahagian belakangnya. Ini 5 golongan yang disebutkan pada hadis ini, orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang pada wajah mereka pada hari akhirat kelak. Insya-Allah pagi besok kita akan baca lagi tajuk yang lain, iaitu
Ini mungkin jadi 2-3 hari tajuk, 2 harilah tajuk ni, iaitu golongan-golongan yang Allah Ta'ala kunci mulutnya pada hari kiamat. Kunci pula dengan kunci daripada api. Tuhan kunci mulut dia dengan kunci daripada api. Ada lebih kurang 10 golongan manusia. Kita belajar hari ni, insya-Allah kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua daripada perkara yang sedemikian, insya-Allah taala. Ni tuan-tuan, kita harus fahamlah benda-benda macam ni. Kita belajar supaya kita tak buat benda ni, dan kita buat yang baik, kita tinggal perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita sekalian. Satu perkongsian ilmu. Saya buat satu projek kelas Al-Quran secara percuma. Lana buat kelas Quran berbayar, nak mengaji kena bayar. Saya buat pengajian Al-Quran secara percuma. Saya lantik guru-guru mengajar beberapa jajahan dalam negeri Kelantan ini. Sekarang ini ada 13 tempat kelas bawah saya ni. Saya bayar gaji pada guru-guru dan mengajar kepada masyarakat Al-Quran sebanyak 5 kali seminggu. Mereka ni mengajar dengan bilangan murid tertentu. Sekarang ni pelajar saya ada lebih kurang 300 orang yang belajar, alhamdulillah, dan gaji dibayar oleh dana-dana yang diusahakan oleh saya. Kalau tuan-tuan nak buat khairat untuk mak, untuk ayah dan sebagainya, tuan-tuan boleh berhubung secara direct dengan saya melalui nombor telefon yang saya akan sebutkan pada FB saya nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh sebarkan lagi kelas Al-Quran ini. Sebab saya tengok kalau kita pergi belajar di kelas yang hanya mengajar kaedah membaca 2 kali seminggu, anak kita tidak akan habis baca Al-Quran. Jadi usaha saya buat ialah saya buat benda ni, saya nak orang ni habis belajar Quran. Mereka pergi setiap hari dia kena baca, paling kurang dia kena baca separuh muka surat. InsyaAllah setahun 2 tahun ia akan dapat tamat untuk baca Al-Quran. Orang lacar dia baca banyak sikit. Dan saya berterima kasih pada Al-Hira, sebab saya guna buku dia tu untuk orang yang tidak pandai membaca Al-Quran. Saya guna kaedah Al-Hira. Terima kasih pada Al-Hira Consultant yang telah beri ilmu pada saya. Saya buat benda ni, saya ajar orang yang buta huruf Al-Quran sebanyak 20 jam mereka belajar. InsyaAllah mereka akan dapat baca Al-Quran. Jadi semua ni kita buat untuk menjadikan kita ni ahli Al-Quran. Dan khidmat mereka belajar secara percuma. Guru dibayar gaji dengan dana yang sahabat-sahabat sahamkan kepada hamba. Mudah-mudahan rakan-rakan FB boleh sama-sama menyumbang untuk buat khairat bagi masa depan kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Apa maklumat rujuk pada FB saya biiznillah. Sama-samalah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baitina wa li usulina wa li furu'ina wa liman yantasibu ilayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al balaa'a wal waba'. Allahumma irfa' 'anna al balaa'a wal waba'. Allahumma irfa' 'anna al balaa'a wal waba'. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا وسلمنا وسلم ما معنا بلغ ما معنا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Bertemu lagi pada siri kuliah maghrib pada malam ini jam 8 malam tafsir suratul Luqman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.